Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Now, semalam saya membuat live dan menyatakan rasa terkejutnya saya kepada satu penulisan oleh seorang MP PKR, Hassan Karim, di Facebook beliau, yang kemudiannya dibawa oleh media seperti Malaysia Kini, mula-mula oleh Malaysia Now, kemudian Malaysia Kini, yang memetik Hassan Karim sebagai mengkritik Anwar kerana melakukan kronisme kapitalisme, crony capitalism. Now, Hassan Karim membandingkannya dengan crony capitalism kononnya di bawah pentadbiran Mahathir. Itu saya akan cerita dalam live lain. Tetapi dia mengkritik Anwar. Dia kata lebih kurang kalau awak baca penulisan Hassan Karim, dia lebih kurang memberitahu crony capitalism dalam bentuk yang baru, subur di bawah kerajaan pimpinan Anwar. Now, saya tidak fikir ini adalah percaturan atau strategi Anwar beritahu Hassan, okey, kau beritahu macam tu, kau tulis macam tu, ya, untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa Anwar terbuka kepada kritikan. Tak, ya. Saya fikir ini benar-benar adalah kritikan oleh seorang MP PKR yang amat serius, yang tidak mungkin dirancang oleh Anwar. Now, babak dalam PKR mereka mengkritik ni, saya tidak mahu ambil tahu sebab itu hal mereka. Itu hal antara Hassan Karim dengan Anwar. Tapi saya terkejut bahawa Hassan Karim telah secara terbuka mempertikaikan satu perkara yang melanggar undang-undang yang beliau telah kaitkan dengan institusi diraja, khususnya institusi yang di-Pertuan Agong. Dan ia berkaitan juga dengan satu syarikat telekomunikasi yang telah dilaporkan dilantik atau diluluskan bagi fasa kedua 5G di Malaysia. So, Hassan Karim secara tidak langsung, tanpa menamakan sesiapa, tetapi merujuk kepada perkara dalam perlembagaan yang sebenarnya dikaitkan dengan institusi yang di-Pertuan Agong, telah menamakan secara tidak langsung yang di-Pertuan Agong. So, ini serius. Now, kemudian media yang bawa benda ni telah secara terangan memberitahu, okey, bahawa syarikat yang diluluskan itu, saham kedua terbesarnya dimiliki oleh pihak yang dikaitkan oleh Hassan Karim. Dan benda itu diulangi oleh media hari ini dalam satu laporan baru. Okey. Nah, semalam saya dah beritahu dan saya ulang, babak pemilikan saham dalam syarikat itu saya tidak mahu ambil tahu. Saya tidak ada dokumen SSM di depan mata saya. So saya tidak mahu ambil tahu. Saya tidak tahu kebenarannya betul atau tidak. Itu harus diambil perhatian oleh pihak-pihak yang dinamakan. Tetapi apa yang menarik perhatian saya ialah bahawa benda ni diwar-warkan oleh media pro kerajaan dan seorang MP blok kerajaan dan MP PKR. Nah, ini perkara serius kerana nombor satu, Anwar perlu sedar, ini sudah menunjukkan jelas satu incoherence dalam blok yang mentadbir. Dan bila berlaku incoherence atau tanda-tanda krisis ataupun konflik, dan ini menunjukkan konflik sebenarnya, bila ada tanda-tanda benda tu, ia akan menjadi titik permulaan kepada kejatuhan blok berkenaan. Perkara sebegini sebenarnya dulu-dulu, sebelum zaman Najib, tidak berlaku dalam Barisan Nasional. Sampai seorang MP boleh beritahu sesuatu serius begini, tidak pernah berlaku. Bila ianya mula berlaku, selepas Najib, Muhyiddin pertikai Najib,
dalam UMNO ada suara-suara pertikai Najib 1MDB, kamu lihat Najib tumbang, barisan tumbang. Ini benar di seluruh negara. Dan sebentar lagi saya akan buat satu live. Jadi mereka yang belum tidur boleh bersama saya. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada kejatuhan Parti Demokrat dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan pilihan raya Senat dan pilihan raya House of Representatives Amerika Syarikat. Kejatuhan Demokrat dan kenaikan Republican dan Donald Trump, ada sesuatu yang kita boleh pelajari. Itu dalam 15 minit selepas live ini akan ada satu live khas. Tetapi Anwar perlu ambil perhatian benda ni. Babak siapa pemilik saham dalam syarikat 5G tu, actually saya tak mahu ambil tahu. Sebabnya saya sentiasa berpihak kepada YDPA. Babak YDPA dan Raja-Raja Melayu, saya sensitif. Ada falsafah yang amat mendalam mengapa saya sensitif, dan saya sedih orang Melayu sekarang ni cepat ada kritikan terhadap institusi diraja tanpa sedar bahawa jika tiadanya institusi diraja ni, tiadanya yang di-Pertuan Agong ni, masalah yang korang katakan awak sedang tempuhi sekarang ni akan berlipat kali ganda lebih serius. Berlipat kali ganda, malah orang Melayu akan berada pada kedudukan yang jauh lebih teruk berbanding sekarang. Yang saya sanjungi adalah institusi yang di-Pertuan Agong. Institusinya satu, orangnya boleh berubah. Saya tak mahu ambil tahu ada kesilapan sini, kesilapan sana, pihak mana-mana individu yang menjadi yang di-Pertuan Agong. They are not perfect. Tapi saya ada falsafah mendalam yang saya tak pernah kongsi, yang mungkin satu hari nanti saya akan kongsi. Mengapa saya sanjungi institusi yang di-Pertuan Agong, dan saya boleh tutup sebelah mata dalam apa jua keadaan apabila seseorang mengatakan sesuatu berkenaan atau melaporkan sesuatu yang membabitkan yang di-Pertuan Agong. Saya tak mahu ambil tahu orang kata orang cerita babak kenamaan ni mereka ada kekayaan ke apa ke, itu ke ini ke itu, macam-macam negatif saya dengar. Saya tak mahu dengar. Yang saya tahu, institusi itu perlu dipelihara. Saya beri satu contoh je. Hari ini orang yang mentadbir negara kerajaan sebagai Perdana Menteri adalah Melayu. Kita andaikan satu hari nanti, kalau Perikatan terus dengan kegagalannya, terus dengan kepimpinan yang memang dah tak boleh, tak sepadan dengan zaman ini, yang tidak mungkin boleh menarik sokongan Cina, tidak mungkin Perikatan boleh menang pilihan raya dan jadi kerajaan dengan kekuatan sendiri. Dia sentiasa, walaupun dia besar mana, dia perlu bergantung kepada UMNO ke, parti lain ke. Dan awak tengok sekarang Perikatan, dia memang kena bergantung kepada UMNO, pada mana-mana PRU. Sebab dia dah isytihar tak boleh kerjasama dengan PH. Dia nak kerjasama dengan siapa lagi? Dia tak boleh tarik sokongan Cina. Sebab hari ni pun orang nak kekalkan Hadi, whereas kita tahu Hadi is out of touch. Kita sayang Hadi, tapi he is out of touch. Dia lebih sesuai sebagai penasihat, bukannya presiden. Orang nak kekalkan Muhyiddin sebab politik dalaman lah, takut nanti berpecah lah, apalah. So memang dalca lah Perikatan, tak boleh menang. So dalam situasi ni, katakan satu hari nanti UMNO bersama PH dan tiba-tiba terjadi situasi di mana seorang bukan Muslim atau Melayu dicalonkan, contohnya dari DAP sebagai Perdana Menteri. Now, orang itu boleh pergi menghadap yang di-Pertuan Agong dan dia boleh bawa, contohnya seperti Muhyiddin bawa 115 SD sebagai bukti sokongan majoriti. Tetapi Agong tidak perlu lantik dia. Di situ awak akan faham kepentingan apa yang saya ceritakan dulu dari sudut perlembagaan yang ramai tidak tahu dan pemimpin tidak mahu ajar kamu. Iaitu, tidak kira awak bawa bukti sokongan SD sekalipun,
kuasa mutlak pilih Perdana Menteri adalah kuasa budi bicara agung yang tidak boleh dipertikai. Dalam perlembagaan tidak ada tertulis mana-mana agung perlu pilih orang ni sebab bawa bukti ni, cara dia tampilkan bukti, babak bukti, babak macam mana nak tentukan majoriti, semuanya perlembagaan kosong, dia sifar, dia tak tulis. Malah orang yang pergi menghadap agung untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, pada ketika dia menghadap dan pada ketika dia dilantik, dia tidak semestinya pada ketika itu sah ada sokongan majoriti atau ada bukti sokongan majoriti, kerana perlembagaan jelas. Pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, ahli Dewan Rakyat yang mungkin, dahlah pada hemat Seri Paduka Baginda, yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Maknanya mungkin pada ketika itu ada sokongan majoriti atau mungkin selepas itu ada sokongan majoriti. Maka bagaimana agung tentukan? Pertimbangan-pertimbangan agung itu dalam kepala otak agung dia tidak perlu jelaskan. Mungkin agung merasakan Muhyiddin gagal pada ketika itu sebab dia mudah ditumbangkan dengan majoriti tipis dan macam-macam lagi. Dia tidak boleh kerjasama dengan UMNO sebab UMNO tumbangkan dia, so dia pilih Anwar. Lagipun tidak ada sesiapa yang menang kerusi majoriti. So kuasa budi bicara itu mutlak. So kalau orang pertikai dengan falsafah dan pemahaman palsu dan terpesong bahawasanya oleh kerana ada 115 SD maka agung wajib lantik Muhyiddin. Cuba bayangkan satu hari nanti ada seorang bukan Muslim yang ada 115 SD. Pada masa itu, adakah awak sebagai seorang Melayu akan katakan, ya, dia orang contohnya orang India itu atau orang Cina itu atau orang Kadazan itu yang bukan Muslim, dia ada 115 SD jadi agung wajib lantik dia. Pada masa itu korang akan cerita lain. So inilah pentingnya lambang institusi diraja dan yang di-Pertuan Agong sebagai payung. Di situlah kita nampak benar-benar peranan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Ya. So kamu tak boleh pilih-pilih penjelasan ikut dan muatkannya dalam acuan yang memenuhi citarasa anda pada ketika-ketika lain. Kamu kena konsisten, dan apabila awak hendak bercerita berkenaan dengan apa jua perkara membabitkan negara ini atau politik, awak kena berpandukan sepenuhnya kepada Perlembagaan Persekutuan. Ya? Dan awak kena fikir jangka panjang. Baru awak faham mengapa perlembagaan ditulis sebegitu rupa, dan ianya orang-orang yang merangka perlembagaan ini, mereka sudah lihat jauh, mereka berwawasan jauh, dan mereka sudah lihat perkara ni. Sebab itu ditulis pada hemat Seri Paduka Baginda siapa yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Jadi ini dapat memelihara hak istimewa orang Melayu. Ini dapat memelihara kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam, kerana semestinya kalau Agong ketua agama Islam dan ketua negara tetapi Perdana Menteri bukannya beragama Islam, so ia akan menjadi satu percanggahan dalam pentadbiran negara dan peranan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam. So semua ni adalah untuk memelihara perkara-perkara berkait dengan apa yang didakwa oleh pihak-pihak tertentu sebagai social contract. Jadi awak tidak melihat sedalam ini. Awak hanya taksub kepada pemimpin tertentu, dan bila pemimpin tertentu tidak seperti Muhyiddin pada masa itu 115 SD, golongan kecil yang menyokong Muhyiddin pertikai, oh mengapa Agong tak lantik dia dan sebagainya. Mereka mempertikai peruntukan perlembagaan yang sama yang sebenarnya akan menjamin hak orang Melayu terpelihara. So institusi diraja amat penting, institusi yang di-Pertuan Agong amat penting. Amat-amat penting. Bukannya raja-raja Melayu tidak melakukan kesilapan. Ya, kalau awak lihat zaman Hang Tuah pun, daripada cerita itu kalau awak baca secara halus, ya, raja membuat kesilapan. Kalau di atas kesilapan Agong itu, Hang Tuah boleh jadi terbunuh. Ya. Tetapi akhirnya Hang Tuah meletakkan raja di atas, ya, emosi dia, perasaan dia. Apa jua kesilapan yang dilakukan oleh raja, dia akhirnya mempertahankan raja.
Ada sebabnya. Ada orang kata cerita ni semua cerita dongeng, ada orang kata cerita ni betul. Itu tak penting. Yang penting ialah mesej yang disampaikan. Ada sebab raja diletakkan di atas. Mereka tidak lari dari kesilapan. Tidak ada manusia yang lari dari kesilapan. Ya? So I don't want to know babak 5G syarikat ni siapa terlibat. I don't want to know. Tapi yang lebih penting kepada saya ialah benda ni dilaporkan oleh media kerajaan. Dalam hal ini perlu sensitif, perlu lihat cara lain untuk menanganinya without going public. Okay, perlu there are better ways to do it. Ya? Kalau orang lain tak apa, saya tak kisah, malah saya galakkan didedah. Okay, so ramai yang tanya saya tak mahu ambil tahu. Ramai tanya saya tak mahu ambil tahu. Tetapi pihak berkaitan perlu ambil tahu. Dari sudut perundangan, apa yang dilakukan oleh media ni tak salah. Cuma kita saya tak boleh beri kepastian lah laporan itu betul ke palsu. Ya? I don't have the document. Ya? Tetapi itulah. Okey, dalam 5 minit atau 10 minit akan ada live khas berhubung keputusan pilihan raya Amerika Syarikat, dan apa sebenarnya pengajaran yang kita boleh dapati kalau kita bandingkan politik semasa kita dengan politik mereka. Sehingga kita berjumpa untuk Alif Fikri. Kuasa DYMM Agong adalah mutlak dalam perlembagaan negara Malaysia. Yes, kalau awak betul-betul kaji perlembagaan, kuasanya mutlak. Ya. Ya. Okey. So sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.